عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نحمده ونستعينه ونستغفره. وقل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah kita nak sambung lagi perbincangan hadis yang ke-38. Jadi sebelum kita pergi pada kesimpulan hadis, rasanya boleh juga kita sebut beberapa perkara lagi yang berkaitan dengan wali ni, kerana perbincangannya panjang berkenaan dengan wali. Jadi saya ambil beberapa perkara sebagai ringkasan. Jadi hari ini ringkasan dalam kitab Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'is Syaitan. Perbezaan di antara wali-wali Tuhan Ar-Rahman dan wali syaitan. Seperti mana yang ditegaskan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab dia. Dan kitab itu kira-kiranya antara kitab yang paling popular, Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'is Syaitan. Kalau dalam bab nak membicarakan kita wali, memang cukup detail lah dibincang dalam kitab. Jadi ramai juga ulama yang buat khulasah, ringkasan berkenaan dengan hadis wali ni yang kita bicarakan pada hadis yang ke-38 ini. Jadi saya petik lebih kurang 2 muka surat juga, kita buat ambil petik-petik sebagai ringkasan saja. Cuma sebelum pergi pada ringkasan tu, kita nak ambil, nak tengok daripada kitab asas sedikitlah seperti yang disebut dalam kitab. Jadi dalam kenyataan dalam kitab Al-Furqan itu disebut beberapa perkara. Jadi itu yang kitab ni Ibnu Taimiyah dia buat perbandingan. Dia buat perbandingan kaitan di antara wali-wali Allah. Dan biasanya kesilapan-kesilapan yang berlaku di kalangan ahli-ahli tasawuf yang sesat. Sebab ada juga ahli tasawuf yang tidak sesat. Ada juga, ni kita nak sebut ni ahli tasawuf yang agak tergelincir lah daripada landasan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Misalnya sebab dalam bab wali ni sebenarnya memang banyaklah hadir. Kalau kita tengok dalam kitab Firaq, bab wali ni 2 perkara lah. Sama ada pemimpin itu sendiri, ketua kumpulan itu sendiri, dia berusaha untuk menampakkan diri dia sebagai wali. Dan anak-anak buah ni, dia nak guru dia tu dianggap sebagai wali, supaya nampak hebat guru dia. Jadi masing-masing antara pemimpin kumpulan itu dengan pengikut dia tu masing-masing dia ada keinginan itu. Kalau dia tidak jadi wali pun tak apa, tapi guru dia mesti wali. Ini punca kesesatan juga. Itu disebut. Bahkan cukup dah kalau dia tidak wali pun tak apa, tetapi guru dia tu mesti wali. Dia akan berilah sifat-sifat yang luar biasa pada guru dia. Dan kalau ada hak sikit-sikit pun dia cuba perbesarkan, dia sebar, dia tambah, dia lakukan kata banyak, takut tambah lah. Itu biasa berlaku. Kalau kita baca dalam kitab-kitab, memang berlaku benda-benda gitu. Jadi ini perkara yang tidak betul lah. Sedangkan kalau kita tengok dalam kenyataan, ramai dari kalangan orang-orang saleh, misalnya disebut, dinakalkan dalam kitab dalam banyak kitab lah disebutnya. Ni nukilah daripada Ibnu Taimiyah. Dia kata sebenarnya perkara yang mencari adat ini luar biasa, benda yang luar biasa, termasuk khawariqul lil adah, perkara-perkara yang mencari adat yang dianggap luar biasa ini, sebenarnya dia boleh mengurangkan darjat seseorang. Itu mengikut pandangan salafus salih. Sebab tu kalau hadir-hadirat tengok, ni misalnya kita ambil dan saya lebih suka buat contohnya para sahabat, kerana itu yang asal.
Kalau hati-hati belajar tentang sirah sahabat, tak ada cerita pelik-pelik. Tak ada cerita pelik-pelik, cerita ganjil-ganjil lah. Kalau ada serua pun sebut gitu, dia pun tidak dipopular. Cuma kalau ada jarang disebut. Tu berlaku bukan pada semua sahabat, tapi pada sahabat-sahabat yang besar. Misalnya Sayyidina Umar disebut. Beberapa kisah gitu ya. Sayyidina Abu Bakar tak ada disebut. Padahal itulah sahabat paling besar ni. Dalam senarai akidah ni, ya, salah satu ciri akidah ahli sunnah adalah berkenaan dengan sahabat ni. Itu memang akidah ahli sunnah. Bacalah dalam kitab akidah Tahawiyah, kat mana pun akan disebut bahawa Abu Bakar lah yang paling lebih. Sayyidina Ali pun memperakui bahawa Abu Bakar. Okey, baik. Beberapa buah buku lah yang ada dalam milik saya yang menyebutkan tentang Abu Bakar secara khusus. Satu buku tembakak lah, beratus-ratus muka surat. Tak ada sebut tentang Abu Bakar ni boleh jalan atas air, misalnya boleh terbang pergi ke Arafah tu, seperti mana kita tasawuf tu biasa ya, dia terbang pergi ke Arafah. Pergi ke Arafah, lepas tu terbang pergi Palestin, terbang. Jadi lucu jugalah kalau kita baca ni saya sebut ni salah lah. Kalau ada hati-hati tiba dengan tasawuf, pastikan kita tu tasawuf yang betul. Kena pastikan, kena semok. Sebab kita tidak bermusuh dengan tasawuf, tetapi banyak yang salah. Jadi kalau ada nak gemar kepada tasawuf, pastikan dia tu tidak bercanggah dengan Al-Quran dan hadis. Pastikan itu, kena pasti dulu. Sebab ini kita akan bawa sampai ke hari akhirat amalan kita. Itu tujuan saya sebut ni sebagai peringatan. Sebab lama yang tersalah. Kita tidak mahu kita termasuk yang tersalah selepas beribu dah tersalah. Kita masih lagi tersalah. Jadi kita cuba elak. Misalnya disebut di sini, dia kata kana katsirun minas salihin yatubu min mithli dhalik. Ramai dari kalangan orang salih ni mereka bertaubat, mereka taksir. Kalau ada benda-benda yang mencari adat tu kadang-kadang tu macam dia bertaubat kepada Allah. Sebab apa? Kalau ada benda-benda sedekah kita, seperti mana yang saya sebut, benda keramat, benda yang luar biasa ni, hakikat sebenarnya tidak dikira pun sebagai amal ibadat sebenarnya. Tidak dikira pun. Sebagai contoh misalnya, kalau Allah bui kepada kita lah, Allah boleh bui, lebih waktu Allah boleh bui. Cerita Nabi Sulaiman dalam Quran disebut betapa orang soleh lebih hebat daripada jin lagi, memindahkan objek yang begitu besar. Kita dalam Quran disebut masjid, istana, boleh berlaku. Allah boleh buat. Itu kita tidak bahas dari sudut tu. Allah boleh buat. Allah boleh buat kita ni semaya jauh sini pergi semaya asam, Allah boleh buat. Cuba tengok. Saya nak baca lah ini biar kita faham kedua kepandangan ulama. Yang mana ulama disebut Ibn Taimiyah, dah orang lain lagi lah, Hafiz Ibn Hajar dan sebagainya. Ini antara orang yang khusus dalam bidang ni. Jadi ulama dulu beristighfar, tak sesuai ada benda-benda ni. Sebab kalau ada tu jadi tak boleh. Jadi orang akan lebih menilai benda tu daripada Quran dan hadis. Dia akan jadi gitu. Sebab tu ulama-ulama kita yang mempunyai kesenian dalam memahami agama, ulama yang mempunyai kesenian dalam memahami agama, dia tak sih benda-benda lagi. Sebab itulah ramai ulama kata, ni tengok Nabi. Nabi boleh doa, minta dengan Allah supaya terbelah bulan. Tapi kenapa Nabi melalui 23 siri peperangan? Padahal tak boleh padahal boleh Nabi doa supaya tidak berlaku peperangan. Tu orang kafir terima. Boleh doa. Tapi Nabi tidak mengambil jalan itu. Bahkan Nabi mengambil jalan tengok pada sebab musabab. Tengok pada sebab musabab. Tak ada benda pelik-pelik. Nabi gepal, rebah, patah gigi, luka juga Nabi ni. Daripada perkara itu kita nampak bahawa Nabi ni, Nabi, Rasul. Tapi Nabi tidak mengambil jalan orang panggil luar biasa itu tidak. Begitu juga mukjizat berlaku di kala perlu saja. Walaupun perkara itu sentiasa diminta, boleh. Nabi kalau bahasa Kelantan kat Nabi tawassal lah mukjizat. Nabi tawassal, tidak guna semua. Sebab benda tu kepada Nabi pun begitu, apa kepada kita tak boleh. Sebab tu ulama kata seseorang itu salah sekiranya bila dia berzikir, dia beribadat,
dia nak supaya lahir benda-benda pelik daripada dia, itu satu kesalahan dalam agama. Itu mengikut ulama. Itu dikira dunia tu bukan ikhlas kerana Allah kalau berlaku gitu. Itu disebut dalam kitab. Kalau kita baca, kalau bahas bab wali khususnya hadis ni, memang disebut gitu. Kena beringat ahli hadirat. Misalnya bila kita berzikir nak suruh supaya orang hormat kepada kita, kita berzikir tak boleh lagi. Tak boleh mari buah-buah lagi. Kita baca Quran nak berkat, nak itu tak apa, tapi nak supaya mari satu perasaan supaya orang dia rasa pandai dengan sebab kita buat ibadat, tak boleh lagi. Tidak dibenarkan lagi. Dia boleh mengganggu niat kita. Dia boleh memesuhkan niat kita tu, tawajuh kita kepada Allah tu, dia akan lari pergi kepada kita nak penghargaan. Sebenarnya itu semacam nak penghargaan manusia. Tak boleh. Dan salafus soleh itu mereka saling memperingati sama mereka, dan mereka minta kalau ada fayas'alullah zawalaha, mereka minta supaya keramat kalau ada pada mereka supaya Allah hilang, jangan ada. Mereka minta gitu. Dia naknya manusia ni kalau hormat dia akan rasa agama, bukan rasa pelik-pelik ni. Sebab kita kena ingat, kita sebagai manusia, khususnya kalau kita tu guru, kalau kita orang alim, kalaulah orang hormat kita kerana benda-benda pelik yang ada pada kita, maknanya orang yang duduk sekeliling kita yang apa ni kita kata taat kepada kita kerana benda-benda itu, hakikatnya orang itu tidak menggunakan akal. Kita gagal melahirkan pengikut yang cerdik kalau gitu. Sedangkan kalau kita tengok Nabi, para sahabat, dia nak orang bawah dia kena cerdik supaya boleh tegur dia, boleh komplain dia kalau dia salah. Tetapi kalau orang taat kepada kita, dalam bahasa kata kalau orang meruk dengan kita lah, orang meruk dengan kita, kita tengok benda-benda pelik, dia akan tahu ke tepi ilmu tu. Tu kesal dia ni. Sebab tu ulama tak sih. Ulama tak mahu gitu. Kita nak orang sayang kepada kita, taat kepada kita kalau kita pemimpin kerana agama, kerana ilmu, kerana kebenaran, bukan kerana benda-benda pelik berlaku kepada kita. Kalau benda pelik berlaku kita, dia jadi ta'assub, jadi fanatik, manusia akan membelakangi agama. Akhir sekali jadi benda, manusia akan jadi jauh daripada syariat dan sebagainya. Dan ciri ajaran salah, dia akan tonjolkan benda itu. Ni hadiah kena ingat. Dia akan tonjolkan benda yang ganjil-ganjil kepada imam dia tu. Itu ciri ajaran salah. Ciri ajaran salah. Dia nak. Bahkan dia akan sebut, ni pengikut pula ni. Cuba hati-hati tak, ikutilah pokok-pokok tarikat hak tak betul ni lah. Mengaku mesti tak ada lagi. Sebab saya ada pengalaman jugalah. Kita bersaing dengan pokok ni. Setiap lekok dia akan sebut kelebihan tu guru dia. Gini. Kadang-kadang hak tu guru dia tak kenal pun dia sebut. Misalnya keramat tu guru dia. Ni ada, hidup lagi lah, ni ada lagi. Hidup lagi lah, hidup jual pasal malam. Tengok bang ni. Saya pergi pasal malam ada, kata hidup lagi. No, tak cakap ayat tak dengar. Ada lagi. Dia kata tadi, tok guru dia ni hebat sehingga bila orang yang hafal hadis, ahli hadis berhadapan tengok mata tok guru dia berhadapan, jadi hilang habis ilmu hadis. Sebab apa tu? Sebab tak setuju dengan tok guru dia tu. Tok guru ni ahli tarekat, duk berzikir malam. Jadi benda-benda gitu dia sebut, jadikan bahan percakapan. Ini kesal dia, sebab tu ulama tak sih. Sebab tu ulama tak sih. Masing-masing salafus saleh di zaman lampau, mereka menggalakkan orang-orang yang mahu hidup secara ahli ibadat ini supaya mereka tidak tumpukan kepada keramat. Mereka sentiasa menasihati anak-anak buah mereka, anak-anak murid mereka yang mahu hidup cara apa ni kita kata mutasawwif ni, cara hidup secara ahli tasawuf, supaya jangan tumpukan kepada, kena buat benda tu, jangan ada. Bahkan itu menjadi satu sukatan kepada ahli-ahli sufi yang mengikut sunnah. Jangan ada perasaan nak ada benda-benda ganjil pada diri kita, dan jangan kejar benda itu, tak boleh. Jangan ada. Jangan kaitkan benda tu dalam zikir, jangan kaitkan benda tu ketika melakukan ibadat. Sebab dia bimbang tak, sebab apa? Kenapa ulama kita memperingatkan anak-anak murid mereka setiap kali ini? Kerana dia kata keramat-keramat ini sebenarnya dari satu sudut, mungkinlah dari satu sudut
nampak molek tetapi dia lebih besar risiko dia. Syaitan boleh ambil peluang untuk menipu manusia. Sama ada boleh jadi kita tidak maksud pun nak tu, tapi orang nampak kerana tu heavy. Maka orang apa ni kita kata ta'assub kepada kita kan dia tengok benda-benda pelik. Sebab itulah mereka menasihati kalau ada ni kepada orang alim, kepada pemimpin, kalau ada dia rasa masyarakat ni cenderung ke arah menganggap dia ni wali, menganggap dia ni keramat, sehingga jadi kemungkinan apa saja dibuat jadi benar. Benda tu bukan kerana ilmu, bukan kerana kebenaran. Ulama itu wajib menasihati anak murid dia, wajib menasihati pengikut dia. Jangan bersikap lagu. Kalau dia berasa sedap pula kita kata, bahkan dia pun jadi terpesona pula dengan anggapan begitu, dia berdosa lebih besar daripada anak murid dia. Kena beringat, hadirat, kena beringat. Misalnya, wallahu alam ni bahaya, benda ni bahaya. Misalnya gambar, dia tengok gambar pun, misalnya sebagai contoh lah, sebagai contoh ada lah. Jadi benda-benda ni saya kena sebut lah. Kita tidak anggap benda ni sensitif ni untuk masalah, boleh jadi masalah akidah. Misalnya dia kata kita kata pemimpin dia lah, siapa setengah tu letak gambar, sebab pemimpin dia menangis kita ketika berdoa, titik mata dia kata memang wali. Ada dia sebut begitu. Misalnya bahkan dia menganggap letak tu, sebab tengok ni dia kata jadi, dia macam tengok tu jadi sejuk hati. Dia tak dia ni mana gambar pemimpin dia sedang menangis, sedang berdoa. Kalau siapa itu sudah jadi bahaya. Kalau lagu tu sudah jadi bahaya. Mana kalau kita tahu ada berlaku lagu tu, boleh jadi pemimpin itu tak ada masalah, dia tidak orang nak anggap gitu. Kalau dia berjerit pun boleh jadi dia bukan seorang ambil gambar. Kadang-kadang manusia ni dia boleh menangis, itu benda boleh berlaku, tetapi orang lain. Jadi kalau pemimpin itu dia tahu ada pengikut dia anggap gitu, dia kena nasihat, dia kena isytihad, kena sebutlah jangan begitu. Itu sudah nak masuk ke bahagian akidah tu. Begitu juga kita, kalau kita tahu kita kena nasihat, jangan, tak boleh buat begitu. Apatah lagi kalau siapa peringkat hilang terus hadis Nabi, menjadikan pemimpin dia semacam hadis dah cara bercakap, semua isnad pada pemimpin. Lagi tak boleh lagi. Dia kena sampai kepada Nabi SAW. Jadi kena beringat hadirat, sebab pengalaman hidup kita sebagai orang Islam 1400 ramai dah umat Islam tersungkur dalam kis-kis ni. Jadi sesak, kena beringat. Sebab tu ulama sentiasa memperingatkan benda-benda ini. Sebab tu Imam Nawawi mengikut dalam setengah-setengah syarah, Imam Nawawi ni dia nak boleh susun 43 hadis ni, 42 hadis, 43 hadis ni, 42 hadis ni, orang panggil hadis mata arba'in hadis 40 ni, 42 hadis ni, dia bukan saja-saja susun tidak. Sebab tu ulama sebut ini hadis usul. Yang mana kalau kita faham molek, jelira molek, kita kata 40 hadis ni, kita nampak dah tu gambaran kehendak agama kita apa. Kita boleh nampak dah tu. Secara prinsipnya kita boleh nampak. Lepas tu nak lagi tak, sebab tu lepas tu ada pula kitab Riyadhus Shalihin, hak dia juga tulis. Tu panjang lah. Lepas tu ada lagi dia syarah Muslim pula, Imam Nawawi tu sendiri. Mana dia nak suruh kita peringkat pengajian. Sebab tu dalam kalau kita tengok dalam sistem pengajian, mata arba'in ini memang dihafal oleh pelajar-pelajar. Dia hafal, ingat 42 hadis ni. Sebab hanya ni kira-kiranya hadis yang orang panggil prinsip agama. Sebab tu dia kalau kita baca kita tak nampak di mata arba'in ni. Sebab itulah syarah memang banyak ulama syarah urat. Jadi timbul persoalan di sini, bagaimana seseorang itu boleh tahu ini ilham daripada syaitan, ini kata-kata syaitan. Kalau dia mimpi pun bagaimana dia boleh tahu? Atau kita sebut secara khusus depan. Sebab ulama bincang khusus sebab mimpi tengok Nabi lagu mana. Kita nak nilai lagu mana mimpi tengok Nabi. Selain daripada itu, antara benda yang disebut, benda ni ada hadirat. Kalau kita tengok dalam kitab ini, saya nak sebut contoh ahli-ahli sufi yang melampau, yang berlaku ghulu fis salihin, sudah jadi melatah jauh, tergelintir jauh. Misalnya ada di kalangan ahli sufi yang mendakwa bahawa khatamul awliya, wali tertinggi lah, penyudah sekalian wali,
Tak tahulah siapa dia ni, macam-macam lah dakwah ni. Kalau ada khatamun nabiyyin wal mursalin, dia ada juga khatamul awliya. Jadi ada setengah-setengah ahli sufi mendakwa bahawa khatamul awliya ini dia lebih afdal daripada khatamul anbiya. Khatamul awliya, penyudah sekalian wali, dia lebih afdal daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ahli sufi lagi tu. Dari sudut mana? Min haitsu, dari sudut khatamul awliya ini, ni ahli sufi. Sebab itulah. Jadi kalau saya sebut ke hadirat kata Syiah lah lah. Semua kalau tak betul ni Syiah lah, kau memang gitu semua tu. Nah, sebab Hasan Nadwi kata memang tu siapa kesesatan. Ni kalau kita tengok, cuba kita tengok, ini kenyataan. Pada hak ni pokok sufi tu. Ini maknanya pengaruh Syiah dalam kesufian. Sufi hak tu pun ada kita tidak nafi. Ahli sufi hak tu, mana hak tu mengaji kat lah, kalau tidak mengaji boleh jadi salah. Misalnya ada ni contoh ahli sufi yang tidak betul, bagaimana anggapnya ini akidah ni, bukan fiqh ni. Dia kata khatamul awliya itu lebih tinggi daripada khatamul anbiya. Dari sudut kalau khatamul awliya, mereka terima wahyu secara direct daripada Allah. Dia tak panggil wahyu lah, dia panggil ilham. Tetapi bila disebut ilham, hak tu dia anggap sebagai wahyu, walaupun dia tak kata wahyu. Walaupun kalau ada peringkat tinggi lagi, memang kata wahyu ada kata wahyu. Ada kata wahyu. Memang ada semua kata wahyu. Kalau Nabi terima wahyu melalui perantaraan Jibril, tetapi khatamul awliya ini dia terima wahyu direct daripada Allah tanpa perantaraan Jibril. Ada ajaran sesat pokok sufi ni yang beranggap demikian. Sebab itulah dalam kitab Khulasah Syarah Hadis, Khulasah Syarah Hadis ni, dia ada khulasah pula yang membicarakan hadis 38 ni, beratus-ratus muka surat. Dia bahas pula antara tajuk yang disebut. Apa dia tajuk ni? Dia nak bezakan ilham apa, lintasan atau apa, wahyu. Dia buat beza. Ulama ta'rif suku pula apa makna ilham, apa makna wahyu. Sebab kadang-kadang kita ni jadi tukar hak ilham, hak waswah. Dia anggap itu, kadang-kadang dia mimpi tu, dia anggap benda ni benar. Mimpi dia tu. Sebab tu ulama ta'rif pula ru'yah tu apa? Ra'a fil manam tu apa? Ada khusus pula, tu panjang lah. Waktu panjang lah perbincangannya. Ulama menegaskan bahawa karamat para wali mesti penyebab dia adalah iman dan takwa. Kalau kita tengok wali itu nampak bercanggah dengan syariat, hak sahih, kita tak boleh terima. Misalnya ada kenyataan dalam kitab ini yang saya malah sebutlah siapa-siapa ni. Misalnya dia sebut ni antara pokok sufi ni, dia kata warna berat ni. Dia kata syarat orang nak hidup dalam dunia kesufian ini, dia mesti menganggap guru dia tu mursyid. Antara ciri mursyid guru dia tu, mana kalau dia nampak guru dia tu melakukan kesalahan, hatta minum arak misalnya, dia kena yakin bila guru dia minum arak, sampai saja arak tu masuk mulut, Allah tukar jadi madu. Tu dia. Saya tidak ambil kedai kopi ni ada rujukan dalam kitab. Tu dia. Benar begitu hadirat. Kalau hadirat baca sendirilah kitab sufi biasa tu. Sebab dia ada tafsir batin ni, bukan zahir. Dia ada tafsir batin. Allah tukar jadi asal. Mesti syarat. Bahkan dia guna dalam bahasa Arab tu ayat taqidah, dia kena yakin begitu. Ni sebab tu beratlah. Sebab tu berat. Jadi maknanya jadi lesen besar tu guru dia buat apa pun. Sebab itulah kalau begini cara dia ajar, dia boleh bui anak darah sunti dia kepada guru dia. Dia boleh bui. Dia rasa tidak salah. Sebab dia sudah jadi hilang dah normal, dia hilang dah maksud nak rujuk pada Quran hadis hilang. Sebab guru dia lebih mengatasi hal tu daripada keperluan merujuk pada Quran dan sunnah. Sudah dia sudah kedudukan guru dia mengatasi ruwet. Tak perlu dah. Ni hadiah Nabi ingatlah. Siapa tahap tu manusia ni? Asalnya oleh sebab kita. Tetapi bila silap langkah dalam agama ni, dia boleh, hakikatnya dia sudah jatuh ke lapisan yang paling bawah dalam darjah, dalam kedudukan lapisan umat Islam. Boleh jadi rosak akidah dan sebagainya. Ada disebut
Bahkan disebutkan lagi, kalau sekiranya perkara pelik yang berlaku pada seseorang yang dia anggap wali itu, misalnya dia tak semaya, dia tak semaya, ada memang kalau kita baca dalam kitab kan dia tak semaya. Dia kata dia semaya 24 jam. Rupanya dia duduk dalam semaya semua. Sebab tu, jadi kamu dah sahur semaya 5-6 minit, semaya sahur 10 minit, saya semaya 24 jam. Nak kata mana? Lepas tu kita kata semaya lagu lain. Dia hidup dalam zikir. Hakikat semaya ni zikir. Jadi bila kata hakikat semaya ni, dia sudah sampai makam itu, zikir semua, ingat tu semua. Jadi kalau dia semaya pun tidak akan lebih daripada itu. Ada di pokok tarikat. Sebab itulah Islam ni dia agama daripada Allah. Dia ikat jelas. Bila kata Islam tu dia melibatkan akidah, syariat dan akhlak. 3 perkara dia tak boleh lari. Tak suruh raya akidah betul setahu mana kalau tak ikut syariat. Tidak dikira Islam pada hakikat. Mana tak selamat daripada api neraka Allah SWT. Kena ingat aku hadirat. Jadi mana manusia ni bila dia kata dia beriman, dia mesti terikat dengan hukum hakam pekoh itu. Dia mesti terikat itu. Dan hukum hakam akhlak yang ditentukan oleh Nabi mesti terikat. Dia tak ada. Tak boleh dia kata itu ikut saya, hati saya baik, saya sudah beriman. Itu antara saya dengan Tuhan. Tu kalau bercakap lagu tu kerana mungkin dia tak faham. Kalau dia faham, dia tak berani nak kecek lagu tu. Dia tak berani. Sebab kata kekal dalam neraka ni hak tercabut iman. Tetapi kalau tak tercabut iman, kurang pahala, dia masuk neraka juga. Masuk neraka galik-galik dia baru masuk surga. Kalau ada tauhid, dia tak akan terlepas daripada api neraka ni. Masalah syariat itu. Misalnya dia ada bahas pula tentang bagaimana hubungan manusia dengan jin dan sebagainya. Tak apalah, tu jadi panjang cerita. Okey, baik. Saya nak sebut sini sikit. Sebab ada kan, tak apalah kita cuba itu. Ini satu hadis. Ini yang disebut dalam khulasah ulama bahas. Hadis ni panjanglah asal ni. Jadi beberapa buah kitab direngkaskan oleh Ali bin Naif Ash-Shahud. Dia rengkah beberapa buah kitab, termasuk kitab dia rengkahnya Al-Furqani Ibn Taymiyah ni, Baina Awliya'ir Rahman, Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'is Syaitan itu. Dan beberapa buah kitab lain. Antara yang disebut ni, dia nak ayat kedudukan sahabat lah. Banyak lagi, cuma saya ambil hal ni saja. Banyaklah dia sebut ni. Ini dalam Sahih Bukhari misalnya sebut. Sahih Bukhari sebut. Laqad kana fi man kana qablakum min bani Israil rijalun yukallamuna min ghairi an yakunu anbiya fa in yakum min ummati minhum ahadun fa Umar. Sahihul Bukhari. Nombor hadis 3689. Cuba tengok kedudukan Nabi letak Sayyidina Umar. Ni Sayyidina Umar. Nabi kata sesungguhnya umat sebelum kamu dari kalangan Bani Israel, rijalun, ada orang-orang tertentu yang mana mereka diberi ilham oleh Allah. Cuma mereka tu tidak Nabi, tapi mereka diberi ilham. Mana Allah bimbing mereka dengan cara ilham. Ilham tu dia bahalah dalam kitab ni. Kalaulah ada di kalangan umat aku tu yang seperti mereka, tentu dia Umar, kata Nabi SAW. Hadis dalam Bukhari. Ini kelebihan Sayyidina Umar. Kelebihan Sayyidina Umar. Sebab itulah ulama sebut, kok mana-mana wali dia tak dapat mengatasi sabar. Itu ajaran ahli sunnah tu. Ajaran ahli sunnah. Itu dia Sayyidina Umar, kedudukan Sayyidina Umar. Kalau ada umat aku, Umar. Ini bahas tentang wali. Kalau nak kata wali ni, kata Umar ni dah terkenal lah. Anak dia lagi terkenal, Abdullah itu, seorang yang sangat kuat ikut sunnah. Siapa Nabi buat hal zahir-zahir, hak Nabi tak suruh ikut. Misalnya cara Nabi jalan, dia cuba nak ikut belakang dia ingat. Berapa nak suruh ingat Nabi sama. Kadang-kadang Nabi ikut jalan tu orang tak guna. Dia ikut juga, kata apa pergi ikut tu. Aku ingat masa Nabi hidup, Nabi guna jalan ni. Sahabat lain senyap, tak kata apa. Tu anak Sayyidina Umar, ni ayah dia. Tengok ayah anak dia, nur ayah dia. Ini generasi sahabat. Yang kedua, dalam kitab Bukhari ada sebut khusus tajuk
Man ra'an nabiyya ni dalam bab mimpi jumpa Nabi lah. Kita nak sebutlah sikit pandangan ulama lagu mana. Dalam kitab Bukhari ada khusus bab tajuknya man ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam. Orang yang lihat Nabi ketika tidur, makna bermimpi bertemu Nabi. Mimpi tengok Nabi. Kita nak tengok bagaimana ulasan apa ni oleh Hafiz Ibn Hajar, oleh Imam Nawawi, bagaimana dia ulah hadis. Dia ulah benda-benda gini. Mengikut riwayat Abu Hurairah, jadi Imam Bukhari buat mari 5 hadis, antaranya riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau, saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah, wa la yatamathalu asyaitanu bi." Sesiapa yang telah melihat saya, yang bermimpi melihat saya ketika tidur, dia akan tengok saya ketika jaga dia. Dia akan tengok saya ketika jaga dia, ketika dia sedar. Dan syaitan tidak boleh berupa dalam rupa saya, rupa aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni lah biasa hidup guna. Bila dia mimpi jumpa Nabi, dia ingat hadis ni. Dia ingat hadis. Mesti Nabi kalau jumpa Nabi, sebab syaitan tak boleh berupa jadi Nabi. Betul ke pensyarah-pensyarah hadis faham gitu hadis ni? Apakah secara mutlak, secara zahir gitu bila seorang itu mimpi jumpa Nabi? Maka itu memang Nabi. Sebab apa? Sebab dalam hadis sebut syaitan tak boleh berupa jadi seperti aku. Ya Allah, kau gitunya. Cuba kita tengok supaya kita tidak tertipu. Hadis ini menunjukkan harus, walau bagaimanapun ulama menyebutkan bahawa hadis ini menunjukkan secara istimbaannya bahawa harus melihat Nabi dalam mimpi. Harus. Bukan kata benda mustahil, boleh berlaku tu. Tak ada siapa dia tolak tu. Begitulah secara ringkas yang disebut oleh Hafiz Ibn Hajar semasa menghuraikan kitab Bukhari itu dalam Fathul Bari itu. Imam Nawawi dalam Syarah Muslim ketika bahas hadis-hadis seumpama ini, hadis-hadis berkenaan awali ini, telah memuatkan pendapat-pendapat ulama yang pelbagai dalam masalah ini. Dalam nak memahami kata-kata Nabi marra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah. Sesiapa yang lihat aku dalam mimpi, dia akan lihat aku semasa jaga dia. Sebetulnya wasahihu minha anna maqsudahu anna ru'yatahu fi kulli halatin laysat batilah wala adghatha. Memang betul lah, sebenarnya betul lah, boleh lihat Nabi ni. Memang tidak dinafikan, tidak batil lah, tu memang boleh. Bahkan hak tu hak seseorang lah, Allah boleh beri. Tu kita terima lah. Tapi bagaimana pula? Jadi persoalan yang disebut oleh Imam Nawawi ni, seseorang tu bila dia tengok mimpi jumpa Nabi, macam mana dia tahu itu Nabi? Itu persoalan. Katakanlah dalam mimpi dia tu, dia tengok, dia kata ini Nabi, macam mana dia tahu? Sebab tu ada ulama dalam kitab lain dia bahas, kita boleh menentukan itu Nabi itu apa maklumat yang kita ada. Sebab tu setengah ulama kata orang yang sebenarnya dia sendiri bila dia mimpi, dia sendiri boleh mengesah ini Nabi. 2 golongan sahaja mengikut ulama. Pertama sekali sahabat Nabi, sebab dia tengok Nabi, sebab dia pernah tengok Nabi. Orang tak pernah tengok Nabi, dia nak tahu mana. Itu secara umum. Yang kedua, orang yang tak pernah tengok Nabi boleh jadi zaman kita, tetapi dia duk baca hadis Nabi, dia mengaji hadis Nabi, dia tahu syama'il, dia tahu khasa'is Nabi. Maknanya orang yang menjadikan hadis Nabi sebagai jibillah, ikut dia, hidup mati dengan hadis Nabi, hidup mati dengan Quran. Walaupun dia tak pernah tengok Nabi, tapi dia boleh tahu ini Nabi. Ini Nabi, dia boleh tahu. Ada dalam kitab sebut, misalnya ulama kita kata bila dia tengok Nabi, semua orang kata Nabi. Dia kata ini tidak Nabi, sebab dia kalau dia faham daripada hadis Nabi, sebab hadis Nabi ni ada sebut Nabi gini cara Nabi, muka Nabi, semua ada dalam kitab Syama'il itulah. Tidak, asalnya kitab Syama'il wak ngaji di masjid Tripuk kita ni asalnya. Tak ada. Tu molek juga ajak kena ngaji Syama'il, mana nak tengok perwatakan Nabi tu, rambut Nabi macam mana, hal yang berkait dengan Nabi, gigi Nabi macam mana, ada hadis yang khusus tu. Jadi walaupun orang itu tak tengok Nabi, ini kelompok yang kedua, tetapi
rupa Nabi sentiasa terbayar di ruang mata dia berpandukan hadis-hadis yang sahih. Orang lagu ni dia boleh kata ni Nabi dalam mimpi dia. Okey, dua tu je ulama kata yang kita boleh terima. Sebab tu setengah-setengah ulama kalau dia mimpi tengok Nabi, dia kata tidak Nabi. Apa dia kata tidak Nabi? Padahal orang kata Nabi belaka, dia kata tidak Nabi. Dia kata tidak Nabi itu apa? Berdasar pada ilmu hadis. Dan ada pula ulama sebut ni pengalaman manusia, pengalaman. Ada setengah orang jumpa Nabi tu, dia tak kenal Nabi, tapi dalam mimpi tu kata Nabi tu ngaku aku Nabi. Ni masalah. Dia mimpi tengok Nabi. Ni satu kelompok lagi ulama sebut. Dia tak kenal Nabi. Kerana apa? Dia bukan mengaji hadis. Dia jahil lah tentang agama. Tapi dia mimpi tengok Nabi. Kita tanya macam mana awak kata dia Nabi? Nabi tu mengaku ana Rasulullah. Nak kira lagu mana hadis-hadis ni. Ni ulama kata boleh jadi. Di sinilah ulama kata walaupun kita jumpa tengok Nabi, dia kata dia Nabi dalam keadaan kita tak tahu. Maknanya kalau bila kita sedar tu kita tak tahu ayat rupa Nabi gini. Kita tak tahu ayat sebab kita jahil. Berbeza dengan ulama yang cara hadis Nabi ni, dia tahu, dia boleh sebut. Di situlah perlu kita ingat pada agama, jangan ingat pada benda lain. Insya-Allah selamat kita. Kalaulah apa yang disebut oleh Nabi dalam mimpi tu, apa yang disebut tidak bercanggah dengan Quran, dengan hadis, dengan sahabat dan sebagainya, tak bercanggah, kita boleh terima. Tapi terima tu apakah dia setara dengan maklumat yang kita terima melalui hadis tak sama. Hak tu dalam kadar-kadar tertentu sebagai peringatan. Tapi kalau dia awak mari wirid misalnya, kalau dia awak mari satu ajaran yang lain, awak mari bentuk ibadat yang lain, langsung tidak boleh diterima dalam mimpi. Tak ada ruang terima amalan ibadat dalam mimpi, tak ada. Mengikut ulama. Kalaulah hadis-hadis boleh kata kita terima ibadat dalam mimpi, terbatal al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum, terbatal. Itu macam challenge, macam cabar wahyu tu. Wahyu dengan ilham, wahyu dengan mimpi ni jauh beza dia. Wahyu ni dia suci sifat dia, mimpi tidak mesti. Ilham tidak mesti sesuci wahyu itu. Tak lihat hadis-hadis. Ni terima zikir dalam mimpi, amal tinggal Quran, nasabah. Tak nak sabar sikit rabuk. Terima selawat, misalnya setengah orang terima selawat dalam mimpi. Bukan dia, Tok Guru dia mimpi. Tok Guru dia mimpi, terima, tinggal hak Nabi. Nak sabar. Tak nak sabar sikit rabuk. Sebab tu ulama memperingatkan kita benda-benda begini, jangan. Ada juga setengah orang mimpi lagu ni. Dia mimpi jumpa Nabi. Jadi ulama tanya, awak tahu mana Nabi? Apakah hak Nabi dalam mimpi awak? Dia kata Nabi dak, orang tepi dia royak. Ada juga di situ. Jadi beberapa orang dalam mimpi dia tak ada. Seorangnya Nabi, dia tahu mana Nabi. Orang hak tepi tu banyak kata ni Nabi, ni Muhammad. Lepas tu kita boleh terima ke? Tak boleh. Tak mesti. Jadi kalau kita terima tu, tapi ulama kata kok mana kalau mimpi jadi gitu, kita boleh ambil istifadah, boleh ambil peringatan. Beberapa perkara dia sebut. Kita boleh ambil peringatan, boleh jadi mimpi ni khususnya kalau sekiranya ni ulama buat pembahagian pula. Kalau kita mimpi jumpa Nabi, sama ada main-main Nabi sungguh, kita yakin kerana kita tahu melalui hadis, ataupun kita berasa dia Nabi, sama ada orang Nabi tu sendiri mengaku ataupun orang dalam mimpi tu sebut ini Nabi. Kukuk mana ulama kata kalau kita tak setolak cerita kita nak terima, dia hanya sekadar inzar, peringatan pada kita. Boleh jadi peringatan itu maknanya akan ada berlaku benda-benda besar sebagai peringatan gitu saja. Tapi peringatan itu tidak lebih daripada peringatan yang Nabi sampaikan dalam hadis. Dia tidak lebih tinggi daripada itu. Boleh jadi yang keduanya, boleh jadi benda-benda gitu untuk takhwif, untuk menakutkan kita. Boleh jadi kita ni ahli maksiat misalnya, ahli maksiat tapi ahli maksiat. Orang buat maksiat buat tu, boleh jadi ada orang yang jadi ingat Tuhan. Boleh jadi juga. Ni lebih-lebih lagi kalau Nabi tu dalam rupa yang buruk. Misalnya ada orang mimpi Nabi duduk dalam zoo, sepak kurung, dikurung dalam zoo. Nasabah tudung akai lepasnya walala. Semua orang pakai gansung satu ambil gambar supaya kita tengok binatang dalam zoo. Ada orang mimpi lagi. Tapi dia kata tidak Nabi sebab dalam hadis lain Nabi. Aku kok mana apa?
kita boleh takwil lah, ulama kita boleh takwil, boleh jadi hadis Nabi dipalsukan, boleh Nabi bid'ah berlaku dengan meleluasa, terpendek sunnah Nabi, bid'ah naik ke atas misalnya, itu sebagai peringatan, mana itu menuntut satu perjuangan. Boleh jadi macam-macam lah ulama sebut. Jadi kok mana, lepas tu boleh juga dengan erti kamu akan ditimpa fitnah, boleh jadi belaka tu ulama kata. Jadi kok mana kesimpulan jumpa Nabi dalam apa bentuk sekalipun, dia mesti, kalau kita orang Islam, dia mesti kita kena letak atas diri kita, aku kena pergi Quran dan hadis, kemah tu. Itu kesimpulan ulama. Itu kesimpulan ulama. Jadi kalau hadis-hadis nak mimpi, apatah kalau mimpi wali, mari jumpa kita ajar satu ajaran gini, tak safimo karut tu, tak betul tu. Setengah ulama kata kalau sekian kita yakin ini ajaran betul, tak perlu ajar, kita kata ni betul ni, yakin sebab apa? Kita terima daripada hadis ni misalnya. Tu dia. Yang mimpi jumpa hadis. Kalau Nabi ni kita boleh tahu wajah Nabi gini-gini berasal pada hadis. Hadis nak tahu mana ada hadis kau sebut wajah hadis, hidup hadis lagu mana? Hadis ni jalan lagu mana? Hadis ni rambut dia lagu mana dia sebut? Tak ada. Nak tahu waktu pun tak boleh. Lepas tu tiba-tiba dia kata dia kenal hadis lagu mana? Untuk melasa apa tu? Online setara mana pun tak boleh tahu waktu. Sebab tu ulama kata ni antara benda karut dalam ajaran, antara benda karut. Hadis-hadis tak boleh percaya. Sebab kalau orang Islam sungguh, dia sudah memadai dengan Quran hadis dan sahabat, memadai, tak perlu dah lain. Kalau ambil orang lain juga, maka tidak akan diterima oleh Allah. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbal minhu. Itu jelas tu. Tak akan diterima keserayaan. Tak akan diterima. Kalau dia cari selain daripada agama yang ditunjuk oleh Nabi, ini dalam semua aspek lah. Sekali-kali lan bila masuk ke mudhari' dia memberi erti taukid, sekali-kali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan. Kena ingat sini ya. Sini Qarafi sebut, ulama tu kenal Qarafi sebut dalam kitab Furuq. Bagaimana dia kata kita nak bezakan mimpi kita ni, bila kita jumpa Nabi, kita nak beza ini syaitan ni, ini jin ni, bukan Nabi, kita nak beza ke mana? Pasal ni lah saya sebut tadi dua golongnya. Kalau sahabat, dia tahulah. Dia tahulah dia Nabi sebab dia pernah Nabi. Tapi kalau orang lain, lepas tu kalau tidak sahabat atau menafsir Nabi, orang yang mengaji hadis. Apa tu sebab hadis ni ada khusus hadis tentang syama'il, tentang sifat-sifat zahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Qarafi, kalau saya sebut dua saat ni orang yang diyakini yakin. Selain daripada dua golongan tu, yang ni golongan hak sahabat dan golongan orang yang cakna terhadap hadis, hidup dengan hadis sehingga dia tahu walaupun tak tengok Nabi. Kalau selain daripada dua golongan ini, maka tidak halal bagi dia untuk sebut secara jazam bahawa ini Nabi. Kata Qarafi tidak halal. Katakanlah kita sebagai orang awam, yang mana sebelum kita dalam keadaan biasa ni kita tak boleh nak sebut pun Nabi tu bagaimana hidup Nabi tu, tak boleh sebut, maknanya dengan erti kata yang lain. Walaupun kita orang Islam semaya kita betul, kadang-kadang kalau kita tidak ngaji maulid tentang hadis ni, kita tidak dapat gambaran misalnya gigi Nabi lagu mana, boleh sebut ke tidak? Sedangkan dalam hadis ada sebut. Bila kita tidak belajar tentang syama'il Nabi, kita tak tahu. Orang lagu ni kalau dia mimpi jumpa Nabi, tiba-tiba dia kata memang Nabi. Kata Qarafi tidak halal dia kata begitu. Tidak halal. Secara jazam dia nak kata lagu. Tetapi kalau dia mimpi jumpa Nabi, lepas tu dia nak jadi insah, dia takut menyebabkan dia semakin hebat dalam ibadat dia, tu tak apa tu. Sekadar tu tak apa. Bima takut dia marah, dia naik syekh. Naik angin. Jumpa Nabi. Dia ingat dia naik darjah. Bima takut lagu tu. Dia sebut bini yang malam kita jumpa Nabi. Jadi kalau kita dua, kalau kita duk ngatik ni memang betul lah. Sebab kita jumpa Nabi. Sebelum ngatik ni, sebelum kita duk amal ni, kita tak mimpi jumpa Nabi. Sodah lagu tu. Boleh jadi wasuk hati-hati rakam lagu tu. Jadi seolah-olah menjadi semakin pengesahan pula amalan yang dia buat tu betul. Tak ada pengesahan mesti tepat dengan Al-Quran dan hadis. Baru itu pengesahan dia. Mana-mana ibadat. Tak boleh nak mengesah dalam mimpi lagu tu. Sebab tu Qarafi kata tidak halal. Tidak halal.
Sebab dia kata wa yuhtamalu an yakuna min takhyilish syaitan. Sebab boleh jadi itu ada ihtimal syaitan telah menkhayalkan dia, memberi imajinasi kepada dia bahawa itu nabi. Syaitan tu buat gitu. Misalnya dah contoh kita kalau ada jenis kadang dia nampak orang lain tak nampak. Tu kan. Ataupun dia ketika dia demam dia nampak benda pelik-pelik. Dia nampak mak dia tu macam rimau. Tu orang panggil takhyil tu, takhyil. Bila dia panas kepala dia ada ganggu, dia nampak macam-macam. Tidak seperti biasa. Boleh jadi syaitan boleh buat begitu. Jadi dia berupa, lepas tu dia kata dia nabi, perhatian nabi. Jadi orang yang mimpi tu dia tak boleh nak ngesah. Sebab apa? Sebab dia tak ngaji hadis. Dan dia bukan sahabat. Jadi kalau orang yang bermimpi tu dia kata memang dia lihat nabi, kita tahu dia ni memang tak tahu tentang nabi, kita kena nasihat dia. Dia ingat pak cik, benda ni bukan main-main ni. Pak cik tak boleh pakau tu, pak cik kena tengok Quran hadis gini. Kena nasihat, kena kaunseling molek dia. Tak boleh kalau tidak jadi rosak. Kadang-kadang manusia dia akan jadi sodak. Lebih-lebih lagi yang paling bahayanya kalau benda tu berlaku selepas dia melakukan amalan-amalan tertentu. Misalnya dia terima zikir daripada Tok Guru ke, dia terima salat amal tu 3-4 jam sehari, lepas tu takdir Tuhan mimpi. Sudah amal. Adalah seorang perempuan lah ni dia umur sekitar 24 atau 25 tahun. Dia ikut ayah dia dalam tarikat. Memang dia beramal. Jadi Tok Guru kata dia ni jadi imamah dalam tarikat. Takdir Tuhan, selepas tu dia pun angin jangan ekor bila gitu. Siapa dia punya suara zikir dia tu di tape, direkod, dia pergi hantar pada rangkai dia siapa ke Afrika. Ni budak ni. Takdir Tuhan mimpi. Dia mimpi jumpa Nabi. Lepas tu dia mimpi bahawa saya jadi pengikut dia. Dia pergi rumah saya dengan suami dia. Dia royak lagi dia mimpi saya dengar. Saya sebut seperti inilah kita bincang dengan dia gini. Mungkin dia tak tahu apa lah saya sebut gitu sebenarnya. Kita guna bahasa orang ini, dia tak tahu apa. Bila kita sebut dia tak tahu apa satu. Tapi dia senyap, dia tak boleh terima sebab dia yakin. Dia sebut terang kepada saya, kata saya yakin apa yang saya amal ni benar. Tu dia kata. Dan ni boleh anak 3 orang. Wallahu a'lam berubah ke tidak, tapi beberapa kali dia jumpa. Acak jugalah. Ni dia mimpi. Jadi dia berasa ayah dia kata, ayah dia pun pengikut dia lah. Jadi ayah dia duduk belakang dia, jadi makmum dia. Ayah dia kata, kita pun duduk berasa gitu dia sebab tengok anak kita rasa sejuk hati orang kapun, dia tahu apa. Kata tak boleh ni lagu ni. Ingat ada satu kes yang berlaku dulu di mana di Selangor bila seorang ahli sufi tu, kalau sufi tu bila mati dia langsung tahan depan rumah dia, itulah Tok Guru dia. Ingat dalam berita dulu Rasa kita tahan di kubur, biasa nak tahan depan rumah dia wasiat gitu. Tahu nama tu malah sebut nama lah. Agak-agak mana dia berubah masa tu muftinya Hashim Yahya, Datuk Hashim Yahya. Ingat ada cerita Tok Guru dia tu. Satu saya kata bahaya ni sebab dia bila dia pergi rumah saya, dia kata Tok Guru dia ni pak duduk situ di Selangor tu, satu kawasan tu. Kita pergi rumah dia tahu dah. Sebelum kita sampai dia tahu dah. Lepas tu kalau kecek benda tak molek jadi ngakak sepuluh kambing, mereka tak nak bangun dia kita pelik-pelik sebab tu saya kata lama dah orang pergi rumah dia sampai jadi duduk sepuluh kambing ngakak pergi pak dapur. Apa duk kecek benda tak molek di belakang tu macam duk ngodoh pada Tok Guru dia. Tu kesal dia tu happy. Tengok anak murid pula kecek benda lagi. Benda ni benda sesat ni begitu, benda tak nak sabar, tapi itu apa panggil sesat. Sebab tu tak boleh, sebab tu ulama dia tak say benda-benda begitu. Kalau kita tengok benda-benda pelik berlaku pada Tok Guru kita, kalau kita ni kemah usuluddin, tak apa, enggak bukan semua orang lagu tu. Kalau orang kapun tengok, kita ingat ada cerita hak di Patah Senak kata tubik air lepas kat gambik saya pergi tengah malam tu Tok Guru satu kita tengok air lagu mana pergi kita tutup dengan kain malu ni, tapi lagi tengok kurang belah malam supaya pasang malam kurang belah malam di Patah Senak. Ingat tak satu cerita akhirnya lagi sodok ke majlis dah main sesak amat tu pakai lu gambik 2 minum anak nak puasa comot tubuh anak sampai gelebek kata lu air alik sana tu tepi kubur alik sana tu 4 lembu. Ingat tak
Semua mata geger masuk dalam berita, masuk dalam akhbar kan. Cuba fikir hati-hati air tak lega kotor air. Orang Melayu kita sehingga bila saya pergi tengok malam dengan gugur kita pergi tengok kita pakai kayu subel tutup nampak mata. Nak tengok duk lipat lah tepi kubur. Astagfirullahalazim. Baru anu ambil. Siapa dia buat tu? Perempuan hek tak boleh masuk. Tulis situ. Perempuan hek tak boleh masuk. Apa kena mengena dengan perempuan hek? Tengok tu. Orang kita ni khususnya masyarakat awal dia tunggu masa je nak jadi sesak ni. Tunggu masa je. Sebab tu kita kena bertegah dalam benda lagi. Jangan keluar. Tak boleh. Dia tak boleh bertunah ni benda-benda lagu ni. Tunggu masa benda lagu tu boleh tengok. Tu kubur tu kenali tu. Orang mana tu? Ayah saya tu cerita ni lagi basuh waktu nasihat tu nak minum anak lagi besok. Tu nak ayat bui kubur tu kenali tu. Tu kenali tidak ajar lagu tu. Dah seminggu juga dia tulis tak tahu siapa dia kita. Perempuan hek tak boleh masuk. Ada juga di kubur tu kenali. Jadi bila kita komplain tu tak tahu siapa dia kubur. Lepas tu kita tengok orang nyebuh kipah pula. Nyebuh kipah pula. Tu bahayalah tu. Bahayalah tu. Sebab tu bahaya benda saja. Oh banyak-banyaklah kita berat tak boleh. Kita kena kemah benda-benda lagu ni. Kena kemah benda-benda lagu ni. Kita tak apa kita mari masjid ngaji dengan ni orang kampung kita. Tak boleh hadir-hadir lagu tu. Kadang-kadang orang mari masjid pun jangan tu main. Kok kata lukis gambar Tuhan tu boleh khabar ngaji peringkat sarjana tu. Ni di Kelantan ni saya benar tu. Tok guru dia lah boleh lukis Tuhan. Tu dia. Kelantan kita. Jadi insyaAllah kita sambung semula sebab dia banyak lagi sebut molek juga hadirat kita faham benda ni supaya kita tidak tertipu. Kita kena faham benda-benda gini. Kalau ada benda pelik-pelik ni kita tosah. Bukan begitu cara agama kita. InsyaAllah kita sambung semula lah. Setakat itulah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.